السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Manhaj Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Omar hafizahullahu taala, yang mana sebelum ni kita berhenti pada bab yang kedua muka surat yang ke-42, iaitu di bawah tajuk Islam, Iman dan Ihsan. Sebelum ni, kuliah sebelum ni, minggu pertama, hari Sabtu minggu pertama, 2 minggu lepas kita bahas tentang kesimpulan daripada bab yang pertama yang dah kita selesai bahaskan, iaitu bab berkaitan dengan definisi akidah dan kepentingan kepada sekalian manusia ni untuk adanya akidah ataupun kepercayaan. Kita dah bahas tentang bagaimana manusia ni perlukan sesuatu yang dia letak dalam diri dia yang dinamakan kepercayaan. Maknanya manusia itu sangat terikat dengan agama, sangat terikat dengan satu ideologi yang dia boleh pegang untuk dia sentiasa duduk di atas pegangan tersebut sampailah kepada dia mati ataupun dia meninggal dunia. Itu kita dah bahas secara umum. Maknanya manusia ada dalam diri dia perasaan ingin percaya. Dan kita dah bahas pada bab yang pertama, akidah yang benar itu ialah akidah yang datang daripada risalah, yang mana risalah itu ialah risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa likulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan setiap umat itu akan dihantar rasul, yang mana setiap nabi dan rasul yang dihantarkan kepada umat itu akan menyeru dengan seruan an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah daripada taghut ataupun perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan apakah itu akidah Islam, apakah teras akidah Islam. Cuma antara benda yang kita kena pastikan dulu, kenapa perlu kita faham akidah, kenapa perlu kita mendalami perkara akidah ini. Kita dah sebutkan pada 2 minggu lepas, akidah ini dia akan kuatkan kita pada 3 aspek ataupun 3 elemen yang dah kita sebutkan baru-baru ni. Elemen yang pertama iaitu keyakinan. Elemen yang pertama ialah keyakinan. Elemen yang kedua ialah keazaman ataupun cita-cita. Dan elemen yang ketiga ialah kekuatan diri. Tujuan kita belajar akidah
Tujuan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengesakannya ialah untuk mengisi ataupun memantapkan ketiga-tiga elemen tu. Yakin, azam dan kuat. Itu tiga perkara penting. Sebab manusia sekiranya dia tiada sesuatu yang kuat untuk dia percayai, maka ketiga elemen itu akan musnah, menyebabkan dia jadi makhluk yang hanya hidup atas muka bumi ni tak tentu hala. Macam analogi yang dah kita buat sebelum ni, bagaimana seseorang manusia tu bila mana dia menghadapi kesusahan, dia dapat menghubungi pihak yang betul dia yakin boleh tolong dia. Mungkin kita boleh sebut sekali lagi analogi tu pada malam ni, iaitu analogi yang kita sebut pada minggu lepas, nak cerita pentingnya akidah. Sebab kita belajar akidah bukan hanya sekadar untuk mengenali sifat wajib bagi Tuhan, sifat mustahil bagi Tuhan, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, dan sifat yang harus bagi Nabi dan Rasul, para malaikat dan lain-lain. Tapi tujuan akidah itu ialah menjadikan kita manusia yang sentiasa hidup dalam keadaan yang baik, dan kita tidak akan goyah terhadap apa-apa sahaja yang berlaku daripada takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada kita. Analogi yang kita sebut pada minggu lepas, 2 minggu lepas, iaitu bagaimana seorang daripada kita, ni contoh, mengalami banjir ataupun ditimpa banjir. Banjir sehingga air itu naik dalam rumah kita, nampak atap. Kita sebagai tuan rumah duduk atas atap. Pada waktu tu dalam kepala kita, kita akan telefon pihak bomba dan penyelamat. Dan kita dalam waktu tu ada telefon. Ada telefon, boleh telefon. Okay. Kita pun telefon, pihak bomba pun angkat, kita pun beritahu saya ni mangsa banjir. Saya duduk kampung sekian. Rumah saya dah tenggelam air. Tinggal atap je belum tenggelam. Jadi rumah saya kawasan-kawasan sekian. Maka bomba yang angkat telefon tu pun ambil semua data-data penting. Dan bomba tu beritahu pada kita, kami akan sampai dalam masa 2 jam. Walaupun 2 jam tu agak lama, tapi ia memberi sedikit harapan kepada yang telefon tadi tu. Maknanya yang telefon tadi tu yakin yang dia telefon tu ialah pihak yang memang betul boleh selamatkan dia, iaitu pihak bomba dan penyelamat. Dan bila mana dia dah beritahu keadaan dia sekian-sekian, menyebabkan keazaman dia tu masih lagi tinggi, iaitu dia masih lagi rasa dia ada peluang nak hidup ataupun nak selamat. Dan daripada panggilan telefon tu, walaupun belum tentu selamat, dia memberi sedikit kekuatan untuk dia terus bertahan dan menunggu pertolongan. Berbeza dengan satu orang lagi, rumah dia dah tenggelam banjir, tinggal atap je belum tenggelam. Dia pun adalah telefon bimbit dalam poket dia, cuma telefon bimbit dia bateri tak banyak. Dia dial bomba, nombor bomba, bomba tu angkat, lepas pada tu bateri telefon pun habis. Tak sempat bomba tanya rumah dekat mana, keadaan rumah macam mana. Menyebabkan dia pada waktu tu putus harapan. Dia kurang keyakinan, dia tidak ada lagi keazaman, dan dia tidak ada lagi kekuatan untuk terus bertahan. Walaupun kadang-kadang bomba tu boleh datang cepat berbanding kawan yang satu lagi tu. Bomba sebut 2 jam baru sampai. Tapi dia tu mungkin bomba hanya tak jauh, berapa meter je dengan dia. Cuma nak beritahu pada kita, manusia bila mana dia tak nampak di manakah tempat yang betul untuk dia gantung diri dia dalam menjalani penghidupan atas dunia ni, maka ia akan menyebabkan kita lemah pada 3 aspek tu. Keyakinan diri pun kurang, keazaman pun tak tinggi, kekuatan diri pun hilang. Jadi itu kepentingan kita belajar akidah. Belajar akidah ni tujuannya ialah untuk menjadikan diri kita ni sentiasa kuat dan kejap menjalani penghidupan yang akan kita hadapi dalam hidup kita ni. Sebab sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, Allah Ta'ala rencanakan kepada manusia ni ujian-ujian, rintangan-rintangan yang akan dia hadapi selepas dia mengikrarkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Bila mana kita ni, kita semua yang ada dalam masjid ni, semua sudah mengakui keesaan Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad tu sebagai Rasul. Bila mana kita mengakui
Allah Ta'ala itu Tuhan dan Muhammad itu Rasul, Allah Ta'ala tak akan biarkan pengakuan itu hanya tinggal pengakuan ataupun sebutan hanya tinggal sebutan. Tapi Allah Ta'ala telah merencanakan apakah program yang akan dikenakan pada kita untuk membuktikan keimanan dan kekuatan akidah yang telah kita setuju untuk kita pegang dan percaya tu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka kami akan membiarkan mereka tiada apa-apa yang kena pada diri mereka selepas mereka mengatakan kami telah beriman dan kami tidak akan fitnah mereka ataupun ujian mereka. Maknanya setiap orang yang mengakui keimanan, setiap pada kita yang belajar akidah, tuan-tuan yang belajar, saya yang mengajar kitab ni, semuanya telah dirancanakan oleh Tuhan untuk test di manakah, setakat manakah pengajian akidah yang telah kamu pelajari itu, untuk menunjukkan kekuatan diri kamu, untuk menunjukkan kebergantungan diri kamu. Sebab kita tengok sebahagian manusia yang putus harapan atas dunia, yang pilih untuk bunuh diri ataupun pilih untuk keluar daripada agama Islam, mereka kadang-kadang bukanlah orang yang jahil tentang hukum hakam, ataupun mereka bukanlah kadang-kadang orang yang tak tahu langsung sifat-sifat Tuhan, sifat wajib bagi Tuhan. Mereka tahu, tapi sifat itu dan pembelajaran itu tidak menjadi darah daging. Setiap aturan, setiap ujian yang berlaku dalam hidup dia, dia merasakan kesempitan. Jadi itu benda yang kita kena tahu dan kita kena clear dulu sebelum kita mempelajari akidah secara panjang lebar. Tujuan kita belajar bukanlah sekadar untuk tahu dalil, tapi untuk meresap dalil itu dalam diri kita, untuk kita menjadikan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis itu betul-betul boleh tolong, betul-betul boleh guide dan beri panduan bila mana berlaku sesuatu yang boleh menggoncangkan keimanan dan akidah kita dalam hidup. Jadi itu benda yang kita boleh rumuskan pada bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua pada malam ni, penulis dia bahas pada kita nak definisikan Islam, iman dan ihsan. Cuma malam ni dengan masa yang ada ni, nak sampai kepada Isyak ni, saya hanya boleh bahas dua bahagian saja, iaitu Islam dan iman. Ihsan kita bahas bulan depan. Iman tu pun kita tak dapat nak cover semua, sebab dalam buku kita ni, bila mana dia bahas berkaitan dengan iman, hampir 20 ataupun 30 muka surat dia bahas berkaitan iman. 50 muka surat, bermula daripada muka surat yang ke-45 sampailah muka surat yang ke-73, dekat-dekat 50 muka surat. Itu perbahasan iman. Dan iman ini ialah satu bab yang agak panjang untuk kita bahas. Okay. Cuma bagi mana-mana orang yang ada buku boleh tengok muka surat yang ke-42. Okay. Penulis kita ni, Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Umar ni, dia sebut pada bahagian 2.1 tu akidah dan amalan. Okay, kita baca sikit apa yang dia sebut. Dia kata meskipun seperti mana yang telah diterangkan dalam bab 1.1 bahawa masalah-masalah akidah yang wajib diiktikadkan adalah merupakan keyakinan hati terhadap perkara-perkara gaib, tetapi kesempurnaan akidah itu tidak pula akan berhasil tanpa disusuli oleh perlaksanaan dari amalan-amalan anggota badan. Jadi dia nak sebut pada kita bab yang kedua ni, bila mana seseorang tu dia dah setuju untuk percaya satu benda. Kita semua Muslim ni, kita setuju nak percaya Tuhan tu Esa, seperti mana yang Tuhan sebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ahad tu maksud dia Esa, bukan satu. Sebab satu ni dia masih lagi menerima 2, 3, 4 dan seterusnya angka-angka yang ada. Tapi bila mana sebut Esa, Esa tu dia tidak berhajat lagi kepada yang kedua. Perkataan Esa lebih tinggi berbanding perkataan satu. Nak tunjuk pada kita bahawasanya betapa tunggalnya Tuhan dalam mengurus zatnya, juga mengurus segala makhluk yang dia cipta. Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu akidah yang kita percaya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, Allah Ta'ala itu Esa, Allahus samad. Allah Ta'ala itu pula ialah Tuhan yang bersifat dengan As-Samad. As-Samad ni maksud dia apa? Penyerahan semua urusan kecil dan besar kepada dia. Urusan kita yang kecil,
Urusan kita balik kuliah ni nak makan apa, nak tidur terus ke nak makan apa, urusan tu pun kita kena mengadu pada Allah Ta'ala. Urusan nak suruh jaga zuriat kita pun kena mengadu pada Allah Ta'ala. Daripada sebesar-besar urusan sampai ke sekecil-kecil urusan, semuanya diserahkan pada Allah. Dan itulah yang disebut sebagai As-Samad. Jadi dalam bab yang kedua ni, dia nak sebut pada kita, bila mana seseorang tu dia dah setuju Tuhan itulah Tuhan yang Esa, Allah Ta'ala itulah Tuhan yang Esa, dan Allah Ta'ala itulah yang disebut sebagai As-Samad, yang tidak diperanakkan dan tidak memberanakkan, dan tidak ada sekufu baginya, kita setuju. Apa yang ada dalam surah Ikhlas tu kita setuju. Sebab tu para ulama sebut perkataan ikhlas, surah tu nama dia Ikhlas, tapi tidak ada satu pun perkataan ikhlas yang ada dalam surah Al-Ikhlas tu. Daripada Qul Huwallahu Ahad sampailah walam yakul lahu kufuwan ahad, ada kita jumpa perkataan ikhlas? Tidak ada. Sebahagian para ulama sebut apa sebab? Sebab ikhlas itu benda yang ada dalam hati. Benda yang ada dalam hati. Dia duduk dalam jiwa sanubari kita. Kita hanya boleh sebut orang tu beriman, tapi betul ke dia beriman? Wallahu a'lam. Tapi apa yang kita tengok, perbuatan dia menunjukkan perbuatan orang yang beriman. Jadi dalam bab kedua ni, dia nak sebut pada kita, bila mana seseorang tu telah mengakui dia nak terima Tuhan itu Allah, dan Allah itu pula sifat dia ialah Esa, dan dia tidak berhajat kepada mana-mana pembantu, dan kita pula kena serahkan semua urusan pada dia. Jadi selepas daripada kita setuju benda tu, kita dituntut untuk menunjukkan perilaku sebagai orang yang percaya benda tu. Itu bahagian bab yang kedua kita nak bahas pada malam ni. Sebab itulah penulis dia sebut sini, tetapi kesempurnaan akidah itu tidak pula akan berhasil tanpa disusuli oleh pelaksanaan dari amalan-amalan anggota badan. Kalau sebut di mulut, saya percaya Tuhan tu Esa, saya memang serah semua urusan pada Tuhan, tapi akhirnya kita tengok bila mana dia ada kesusahan, dia tak nampak Tuhan, dia nampak benda lain. Lidah saja sebut, tapi perbuatan tidak menunjukkan dia ahli ataupun dia sama macam apa yang dia sebut. Di sinilah letaknya peranan definisi iman dalam mencantumkan antara akidah dan amalan. Jadi itu benda yang dia nak sebut sini. Dalam bahagian yang kedua ni, bab yang kedua ni, dia ada sebut pada kita poin yang kedua tu, 2.2 muka surat 42 tu, martabat-martabat dalam agama. Maknanya bila mana kita terima Islam sebagai agama, kita kena kenal martabat-martabat yang ada. Martabat tu mewakili sejauh mana kebergantungan dan kita ikat kepercayaan kita tu, iaitu 3 martabat: Islam, iman dan ihsan. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Agama Islam boleh dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu Islam, iman dan ihsan. Pada zahirnya, apabila seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka ia dianggap telah berpegang dengan agama Islam dan digelar sebagai seorang Muslim. Bila mana seseorang tu dia telah mengucapkan, mengikrarkan di lisannya, dia itu orang yang menyaksikan Tuhan itu ialah Tuhan yang satu, tidak boleh disekutukan zat Tuhan itu dengan apa-apa, dan dia mengaku Nabi Muhammad itu ialah Rasul, pesuruh Tuhan yang sah, maka kita kata orang tu Muslim, walaupun dia tak beramal apa-apa pun. Sebab tu kalau kita tengok seorang sahabat Nabi, dalam hadis, seorang sahabat Nabi nama Amr bin Uqaish. Amr bin Uqaish ni tuan-tuan, ahli jemaah yang dimuliakan sekalian, dia ni seorang sahabat Nabi yang masuk Islam tempoh pendek tapi dapat syurga. Kita cerita dulu kisah dia. Amr bin Uqaish ni, satu hari dia pergi ke Madinah. Dia tanya orang-orang Madinah yang ada pada waktu tu, aina fulan, di manakah ahli keluargaku yang bernama sekian dan sekian? Maka jawab orang-orang Madinah, fi Uhud, mereka berada di medan Uhud. Lepas tu dia tanya lagi, aina fulan, mana lagi sepupu aku, ahli keluarga aku, kaum kerabat aku yang lain? Semua orang jawab fi Uhud, maknanya ahli keluarga dia ikut Nabi Muhammad, semua ikut Nabi Muhammad. Dia tu kafir lagi pada waktu tu. Lepas pada tu dia pun join, dia pergi seorang diri ke medan Uhud.
Dia menyertai kumpulan Muslim ataupun kumpulan orang-orang Islam bersama dengan Nabi. Tentera-tentera Islam pada waktu tu curiga dengan kedatangan Amr bin Uqaish yang bukan Muslim ni. Maka tentera Islam pun tanya, apa tujuan, apa hajat, apa gerangan masuk sini. Dia kata, aku datang ni uqatilu ma'akum, aku nak berperang bersama dengan kamu, bukan berperang dengan kamu. Dia kata uqatilu ma'akum, aku nak perang lawan Quraisy, tapi aku nak masuk pihak kamu, pihak Muslim. Aku kafir lagi. Lalu ada sebahagian sahabat, ada seorang sahabat tanya, macam mana kamu nak ikut sedangkan kamu belum Islam? Lepas tu dia pun sebut, fal'an amantu billahi wa rasuli. Kalau macam itulah apa yang kamu sebut, sekarang aku beriman pada Allah dan Rasul. Gitu je. Dia tak agak syahadah macam kita orang baru masuk Islam nak kena buat majlis syahadah, tak gamak nak buat pada waktu tu musim perang, waktu perang. Tak sempat lah nak buka-buka sejadah apa semua, nak duduk syahadah tu tak sempat. Dia sebut macam tu je, amantu billahi wa rasulih. Dia pun join perang. Dia join perang, fajuriha, maka dia pun cedera dengan sebab peperangan. Tapi dia menyebelahi Islam lah. Dia tak mati di medan, dia mati selepas pada selesai perang. Sebab perang Uhud ni dia antara perang yang settle dalam masa sehari je, berbeza dengan perang-perang lain. Dia makan masa 2-3 hari. Perang Uhud lah antara perang yang paling pendek, walaupun orang Islam kalah. Bila mana dia balik, dia bersama dengan tentera Islam balik, dia cedera. Kemudian dia punya saudara perempuan yang sudah Islam rawat dia. Bila mana tengok dia tengah cedera tu, datang seorang sahabat nama Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni ketua Khazraj, ketua kabilah Khazraj. Dia datang, dia tanya dekat saudara perempuan Amr bin Uqaish ni, cuba tanya saudara kamu ni Amr bin Uqaish, dia perang join orang Islam tu, dia perang sebab dia nak memerangi Quraisy, atau dia perang sebab kabilah dia ramai masuk Islam, atau dia perang kerana Allah dan Rasul? Maka saudara perempuan dia yang tengah duk rawat tu tanya, kamu tiba-tiba masuk join orang Islam ni, apa benda? Apa tujuan? Dia kata, uqatilu lillahi wa rasuli, aku perang kerana Allah dan Rasul. Famata, maka dia pun wafat, dia meninggal. Maka Nabi pun kata, huwa min ahlil jannah, dia daripada ahli syurga. Walam yusalli salatan lillah, dalam keadaan tak pernah dia salat satu rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sahabat Nabi yang paling pendek, masuk Islam tak sampai seminggu tapi masuk syurga. Sa'ad bin Mu'az tu pendek juga masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az yang tanya tu, dia masuk Islam umur 31. Sebahagian riwayat sebut dia wafat umur 34, dan ada riwayat kata 37. Jadi dia tu masuk Islam tak sampai 10 tahun. Quran pun tak sempat habis turun. Yang ni satu ayat Quran pun tak sempat belajar, semayang pun tak sempat belajar. Tapi dia telah menempah syurga dengan perbuatan dia. Sebab itulah daripada perbuatan itu, apa yang kita boleh tengok? Pertama, dia ikrar. Dia ikrar di lisan dia, amantu billah, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya, iaitu Muhammad. Kemudian dia telah tunjukkan kebenaran perkataan dia. Dia perang lawan orang kafir, bermati-matian dia perang sehingga dia cedera. Dia telah pilih satu bahagian daripada amalan yang mendekatkan diri dan juga amalan yang meningkatkan iman, amalan yang paling tinggi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-jihad, jihad ni zarwatu sanami, kemuncak ketinggian amalan seseorang tu, dia nakkan balasan yang baik pada Tuhan. Seseorang tu bila mana dia boleh berani turun ke medan jihad, maka dia telah menunjukkan kekuatan dan ketebalan imannya. Sebab bila mana seseorang tu dia telah melafazkan syahadah, walaupun syahadah dia tu bukanlah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, tapi pengakuan dia tu yang bersifat ringkas sudah cukup menunjukkan keikhlasan dia. Dia perang, walaupun peringkat awal dia dicurigai oleh para sahabat. Sebab apa? Sebab tiba-tiba kalau kita pun duduk dalam kumpulan orang Islam pada waktu tu, dia tu dah lah kafir, kita kenal dia kafir. Tiba-tiba mari hari perang, bukan mari sehari sebelum perang, seminggu sebelum perang.
Hari perang mari kata nak join perang dengan orang Islam. Kalau kita jadi komandan ataupun jadi ketua, kita nak terima tak orang yang memang jelas-jelas dulu bersama dengan musuh? Agak payahlah kita nak terima. Tapi Nabi membenarkan penyertaan dia masuk dalam kumpulan Islam, dan dia tunjukkan. Poin dia sini nak sebut pada kita, Amr bin Uqaish, dia telah komplitkan Islam, iman dan ihsan walaupun masuk Islam tak lama. Jadi kita yang Islam lagi lama pada Amr bin Uqaish, kita Islam dalam keadaan Quran dah komplit, hadis Nabi dah dibukukan, sepatutnya kita pun telah mantap Islamnya, imannya, ihsannya. Okay. Jadi sekarang ni kita nak masuk perbahasan martabat-martabat dalam agama ni. Islam, iman, ihsan. Siapa yang telah sebut kalimah syahadah dia Muslim, kata penulis buku ni, muka surat 42. Apabila bertambah keyakinannya kepada rukun iman yang 6 dan beramal dengan amalan yang dianjurkan oleh Islam, maka ia naik ke peringkat iman yang digelar sebagai mukmin. Bila mana seorang tu dah syahadah, lepas tu dia pelajari rukun Islam, lepas tu pelajari rukun iman. Pelajari tu bukan setakat belajar rukun Islam, rukun iman, hafal ingat. Belajar dan cuba amal dan hayati daripada rukun iman dan juga rukun Islam tu. Okay. Bila mana dia sudah menjiwai rukun iman, dia naik kepada mukmin. Dan apabila sempurna imannya, dia telah betul dan luruskan imannya pada ke-6 prinsip iman yang asas tu, prinsip iman yang asas tu, maka dia akan naik ke kemuncak yang paling tinggi, iaitu muhsinin. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita baca surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita kepada kita ketika mana ayat surah Yusuf tu menceritakan babak waktu Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha goda Yusuf untuk berzina. Kita guna nama Zulaikha lah, walaupun Quran tak sebut nama itu ialah Zulaikha. Quran sebut Imra'atul Aziz. Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana stand pendirian Nabi Yusuf pada waktu tu. Nabi Yusuf kita kena tahu, dia hamba kepada Aziz. Aziz tu suami kepada Zulaikha, salah seorang menteri yang memerintah, menteri kepada raja yang memerintah Mesir pada waktu tu. Dia hamba kepada orang besar lah. Okay. Jadi dia dari segi darjat dengan Zulaikha rendah darjat dia, Zulaikha lagi tinggi. Zulaikha tu bila mana nak ajak dia berzina, Zulaikha bukan berzina tempat awam. Zulaikha ajak dia berzina dalam rumah yang dalam Quran sebut wa ghallaqatil abwab. Dia dah tutup semua pintu. Confirm orang tak tahu. Confirm orang tak tahu. Bila mana diajak, ketika mana Zulaikha kata qala haytalak, Zulaikha kata datanglah dekat kepada aku, maknanya kita berzina lah. Okay. Maka kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala ma'adallah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Fa inna rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhanku itu sebaik-baik tempat untuk aku berlindung. Akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami beri balasan kepada orang-orang yang muhsin. Muhsin tu ialah maqam ihsan. Kita tengok ketika mana Jibril dia menyerupai manusia, mari tanya Nabi 3 soalan ataupun 4 soalan yang kita sebut hadis Jibril tu, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Apa Nabi jawab bila mana Jibril tanya wa mal ihsan? Nabi jawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seperti mana kamu lihatnya. Kalau kamu tak mampu merasakan kamu macam lihat Tuhan, kamu rasakan Tuhan melihat kamu. Nabi Yusuf telah menunjukkan contoh ihsan yang paling besar pada waktu tu. Macam mana? Nabi Yusuf ialah orang yang muda dan orang yang smart, handsome, yang memang lakulah untuk berzina. Bahasa mudahnya, bahasa nak mudah bagi faham, umur muda antara 20 ke 30-an, duduk di negara bukan Islam, jauh pada mak ayah, rumah semua dah tutup rapat nak berzina. Dia pula hamba, kalau dia naik kes pun dia tak kena teruk, sebab dia boleh jawab pada mahkamah ataupun boleh jawab pada hakim, bukan saya yang nak, dia yang goda. Tapi dia pilih untuk taat. Dia pilih untuk taat. Saya nak sebut sini, ikatan akidah tu jelas.
Kalau kita belajar akidah hanya setakat belajar hafal sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, adakah pembelajaran itu akan menjadikan kita duduk dalam situasi Nabi Yusuf tu, kita pilih untuk taat ataupun kita pilih untuk terjerumus dalam maksiat? Muka tak handsome macam Nabi Yusuf pun jual maruah dah. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Itu keadaan manusia. Sebab tu kita kena tengok maksiat, ujian Tuhan ni, dia bukan hanya ujian yang berbentuk kena tak boleh keluar, tapi kadang-kadang ujian Tuhan ni dia berbentuk pilihan. Itu juga ujian Tuhan. Dia ada ujian Tuhan yang kena tak boleh keluar. Contoh sakit, kena je sakit kita tak boleh keluar, sehingga Tuhan nak sembuhkan kita. Dan dia ada kadang-kadang ujian yang bersifat pilihan, macam Nabi Yusuf. Kami uji kamu dengan perempuan, kami tak uji kamu dengan orang lelaki gagah nak pukul kamu. Bukan. Sebelum pada tu Nabi Yusuf diuji, dihumban dalam telaga dengan adik-beradik dia. Itu ujian dia tak boleh nak buat apa, sebab dia pun budak, tak boleh nak lawan. Yang humban dia tu lebih kurang 7-8 orang, orang yang lebih tua. Tu tak boleh dia nak elok. Okay. Cuma ujian yang kali kedua datang ni lagi hebat gelombangnya, iaitu ujian yang berbentuk pilihan. Bila mana Nabi Yusuf alaihissalam berada di situasi itu, dia pilih untuk dia berdoa, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Dia pilih untuk taat. Sebab tu Nabi Yusuf model muhsin yang paling tinggi. Sebab itulah Nabi Muhammad bila baca surah ni betul-betul jadi tasliyah pada Nabi. Tasliyah ni maksudnya pemangkin ataupun menaikkan motivasi. Sebab tu kalau kita tengok Uthman bin Affan, kalau dia jadi imam salat subuh, surah Yusuf antara surah yang selalu dibaca dan diulangi, sehingga sebahagian tabi'in terhafal kerana sebab dia duduk baca selalu dalam salat subuh. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, dia kata, kalau aku dirundung resah, aku akan baca surah Yusuf. Sebab Nabi Yusuf ialah Nabi yang komplit daripada semua keadaan Tuhan beri pada dia. Dia bukanlah orang yang huduh, dia orang yang smart, tapi ujian dan gelora yang dia hadapi cukup menguatkan iman dan akidah. Sebab tu Tuhan sebut, wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami berikan bahagian daripada orang-orang muhsin. Nabi Yusuf alaihissalam tunjukkan kepada kita maqam ihsan yang paling tinggi. Dia berada dalam keadaan hampir bersekedudukan pada waktu tu, tapi dia pilih untuk taat. Jadi kalau kita tengok pada muka surat yang ke-44, dia definisikan kepada kita Islam. Islam maksud dia apa? Muka surat 44 disebut tu definisi Islam. Perkataan Islam dalam bahasa Arab bermaksud patuh, taat dan menyerah diri. Salima maksudnya serah, hantar. Taslim mai pada perkataan tu lah. Sebab tu Nabi, bila mana Nabi hantar surat kepada Hercules, kan kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi hantar surat kepada Hercules yang merupakan pemerintah Rom Timur. Dia gubernur, dia bukan maharaja Rom. Dia duduk di kawasan Ilya di Palestin. Sekarang ni pun nama Ilya lagi. Dia duduk situ. Dia Kristian. Nabi hantar surat. Dalam surat Nabi tu, Nabi tulis salamun ala man ittaba'al huda. Bukan Nabi lah yang tulis, sahabat yang tulis. Cuma Nabi suruh tulis macam tu, salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera ke atas orang yang ingin mengikut hidayah. Nabi kata, Nabi tulis, Nabi suruh sahabat tulis isi surat kepada Hercules tu, aslim taslam. Kamu masuk Islam, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kamu. Maksudnya kamu serahkan urusan kamu. Fa in abaita, sekiranya kamu mengingkari tawaran Islam ni, fa inna alaika ismul arisiyin, maka ke atas kamulah dosa orang-orang Aris. Orang-orang Aris tu maksudnya orang Palestin. Ada sebahagian ulama kata arisiyin tu maksudnya para petani. Sebab pekerjaan majoriti rakyat Palestin ataupun pemerintahan Rom ni ialah pertanian. Bila mana Hercules terima surat tu, kebetulan pada waktu tu Abu Sufyan duk ada di kawasan tu. Dipanggil Abu Sufyan dan buat dialog, nak tanya, nak siasat siapa Nabi yang menghantar ni. Dan akhirnya Hercules bersetuju dengan kenabian Nabi Muhammad. Bahkan dia puji di hadapan Abu Sufyan. Cuma nak tunjuk kepada kita tawaran Islam tak diterima. Saya nak sebut sini perkataan aslim taslam, serah diri. Beza dengan tawaran Islam yang diberikan kepada An-Najashi. An-Najashi kalau kita tengok,
Ashamah An-Najasyi yang diislamkan oleh sahabat bernama Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Ketika mana Ja'far baca 1 hingga 19 surah Maryam, dia aslim nafsahu, dia terima diri dia dan dia Islam diri dia. Nak sebut pada kita, definisi Islam dalam buku ni dia sebut menyerah diri dan patuh terhadap segala suruhan Allah serta taat setia kepadanya tanpa sebarang pengingkaran, dan ia merangkumi kesucian dari syirik dan beristiqamah, yakni berpegang teguh kepada tauhid. Saya nak sebut sini, Hercules dengan An-Najasyi, dua-dua ni agama sama, Kristian dua-dua. Cuma An-Najasyi yang kulit hitam tu, sebab dia raja Habsyah. Habsyah ni Ethiopia sekarang ni. An-Najasyi tu, saat dibaca ayat 1 sampai ayat 19 surah Maryam, apa jadi pada dia? Surah Maidah turun pada Nabi, cerita situasi ketika mana dibacakan surah tu depan An-Najasyi. An-Najasyi tu nama gelaran, nama betul dia Ashamah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Ketika mana dia mendengar ayat-ayat yang telah didatangkan daripada Rasul, mata An-Najasyi Ashamah tu bergenang dengan air mata. Tafidu minad dam'i, sebab apa? Arafu minal haqq, dia kenal kebenaran. Nak sebut pada kita, An-Najasyi, kalau tuan-tuan cari, ada tak riwayat dia akad syahadah depan Amru, depan Ja'far bin Abi Talib? Tak ada. Dia tak pernah pun sebut syahadah. Dia tak pernah pun, okey aku baik, aku sebutlah kalimah syahadah. Tak. Nak sebut pada kita, kalimah syahadah tu dia bukan prasyarat utama nak menunjukkan diri seorang tu Muslim. Yang paling utamanya ialah dia betul-betul serah diri. Sebab tu kalau kita tengok konsisten, sebab tu tak, definisi Islam yang disebut dalam buku kita ni, menyerah diri dan patuh terhadap segala suruhan Allah serta taat setia kepadanya tanpa sebarang pengingkaran, dan ia merangkumi kesucian dari syirik dan beristiqamah, yakni berpegang teguh dengan tauhid. Poin dia ialah berpegang teguh tu. Bila mana terima berpegang teguh. Sebab tu kita yang dah lama Muslim ataupun yang baru Muslim, kita panggil mu'allaf. Kita dengan orang-orang ni mu'allafati qulubuhum, perjalanan kita untuk menguatkan akidah tu ialah pada istiqamah, yakni konsistensi di atas jalan tu. Dan dia bukan mudah. Kadang-kadang yang baru masuk Islam lebih konsisten berbanding yang Islam baka. Sebab tu kita tengok An-Najasyi, dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An-Najasyi inilah yang telah mengislamkan sahabat Nabi nama Amru bin Al-As. Sebab tu kalau tengok Amru bin Al-As ni, yang islamkan dia tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in tu ialah An-Najasyi lah. Sebab An-Najasyi ni para ulama golongkan dia dalam galangan tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, dia tak pernah berjumpa face to face dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia berutus surat dengan Nabi. Dia macam Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ni dia hidup zaman Nabi. Dia sempat dengan hijrah Hajjatul Wada'. Pada waktu tu orang-orang Yaman ajak dia, tak mahu ke pergi buat haji bersama dengan Nabi. Sebab kalau pergi buat haji hari tu, kita akan jadi sahabat Nabi. Sebab nak tengok muka Nabi di padang Arafah sedang khutbah. Dia pilih untuk jaga mak dia. Tapi dia hidup sezaman dengan Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Cuma Nabi sifatkan dia, Nabi pesan pada Umar untuk cari. An-Najasyi juga tabi'in. Amru bin Al-As, ketika mana dia tahu An-Najasyi dah Islam walaupun secara diam, dia ni macam masih lagi duk provoke Amru ni. Dia duk provoke An-Najasyi. Dia kata Muhammad ni tak betul. Dia dalam kalangan Arab ni duk buat kucak kacir. Sebelum dia duk cakap tentang tauhid ni, kami sembah berhala okey. Padahal Amru bin Al-As tu bukanlah penyembah berhala yang baik pun. Tuan-tuan kena ingat, yang duk lawan Nabi tu Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ni bukan kaki berhala pun. Kita guna istilah tu, kaki berhala. Dia orang tu bukan jenis yang tiap-tiap hari pergi sembah berhala. Bukan pun. Tapi dia orang yang bermati-matian lawan Nabi sebab Nabi kata sembahan berhala tak betul.
Nak banding Bilal bin Rabah, nak banding Sumayyah, nak banding sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tu, kekerapan dia orang pergi menyembah berhala berbanding muka-muka yang jadi pemimpin ni, dia orang lebih kerap menyembah berhala. Tapi dia orang menyembah berhala tidak ada kepentingan. Macam Bilal, apa-apa semua. Sebab tu Nabi seru kepada Islam, dia orang boleh terima. Golongan-golongan yang pemimpin kita sebut sebagai bukan a'immah, sadah Quraisy. Sadah ni maksudnya orang-orang besar Quraisy. Dia orang ni bukan penyembah berhala pun. Cuma dia orang ni kerja dia orang ada portfolio jaga berhala, khususnya Abu Lahab. Abu Lahab buat saudara Nabi tu, portfolio dia kena jaga maintainer berhala. Kita sebut hari ni yang dipertua majlis perbandaran. Sebab berhala tu rosak, dia yang kena bagi cantik. Warna pudar, akad tender kontrak cat balik berhala dia. Sebut harga semua bagi pada dia. Okey. Dia tu bukan jenis yang hari-hari bangun subuh nak pergi kat berhala, tak apa. Bukan. Tapi sebab apa sungguh sangat lawan Nabi ni? Ada kepentingan lain, tapi kita tak nak cerita sini. Saya nak sebut sini, manusia bila mana dia mengisi kekosongan jiwa tu dengan benda lain, maka kita akan tengok tindak tanduk dia. Walaupun dia kata kita ni pejuang pada berhala, sebenarnya dia tak ada masalah pun pada berhala tu. Dia masalah pada jawatan portfolio yang jaga berhala tu sebenarnya. Sebab dia nampak kalau Muhammad ni berjaya seruan dia, kita ni yang duk ada jawatan, duk jaga kios-kios di sekitar Kaabah ni, yang duk pegang lesen perniagaan ke apa-apa semua ni, kalau Muhammad ni ajaran dia diminati oleh orang ramai, kita semua ni hilang jawatan. Bukan sebab dia orang tu sayang sangat berhala tu, dia orang tak sayang pun berhala tu. Jadi itu benda yang kita boleh tengok bagaimana Islam kalau betul-betul. Sebab tu An-Najasyi dia boleh terima Islam sebab dia dengan Kristian tu dia dah galak dah, dia ada something. Bila mana Kristian dah masuk unsur penyembahan berhala, dia sendiri tak setuju. Sebab tu bila mana Amr bin Al-As mari jumpa dia, mari kutuk Nabi depan dia, dia ambil tongkat dia ketuk hidung Amr bin Al-As. Itu riwayat Ahmad sebut. Dia kata, ketahuilah bahawasanya hidayah ada pada anak beranak kamu, iaitu Nabi Muhammad. Balik daripada tu Amr bin Al-As dia fikir. Sebab pada waktu tu kalau kita tengok Amr bin Al-As, dia bila mana dia ditegur oleh An-Najasyi, pada waktu tu ada seorang lelaki nama dia Musailamah Al-Kazzab ataupun Musailimah Al-Kazzab. Dia tu mengaku jadi Nabi kok. Pada waktu tu orang Mekah jadi pening, hak yang duk kafir ni jadi pening. Sekarang ni ada dua dah Nabi. Seorang Nabi di Madinah, seorang Nabi di Yamamah. Cuma saya tak mau cerita panjang lah. Cuma kita nak ceritanya bagaimana manusia ni dengan jiwa dia. Dia bertelagah dengan jiwa dia. Dia bukan bertelagah dengan orang. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang nak lawan dakwah Nabi, dia bukan memperjuangkan penyembahan berhala. Dia terperangkap dalam perasaan diri dia sendiri. Akunya betul tak apa yang aku buat? Ataupun apa yang aku buat ni ialah untuk meneruskan komitmen kehidupan. Itu benda yang kita nak sebut. Sebab tu agama Islam, takrif Islam tu serah diri, maknanya segala kepentingan dunia ni kita serah kepada Tuhan juga. Segala jawatan yang kita ada, kedudukan kita, harta kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Muhajirin, bila mana Nabi SAW perintahkan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah, apa respon orang-orang Mekah yang masuk Islam, yang dah 13 tahun masuk Islam sama dengan Nabi ni? Mereka sahut seruan Nabi, mereka tinggalkan rumah mereka, tinggalkan harta mereka, mereka bergerak sehelai sepinggan ke Madinah. Sebab mereka tidak melihat kepentingan pada benda-benda tu. Saya nak sebut sini, Islam ni kalau dia betul-betul masuk dalam jiwa seorang tu, dia akan melihat bahawasanya tidak ada benda lain yang paling luas melainkan dia telah menyerahkan jiwa dia. Sebab tu kalau kita tengok, ada sebahagian, ni bukan kita nak kritik mana-mana orang ataupun kritik setengah-setengah orang yang baru masuk Islam. Ada sebahagian orang dia masuk Islam, kalau yang mu'allaf, yang convert ni, sebab dia melihat allowance majlis agama negeri mana yang paling tinggi nak bayar kat dia, dia akan daftar ikut negeri tu.
Sebab dia melihat kepada peluang tu. Dia bukan melihat kepada aku nak isi kekosongan. Ada kes-kes seperti itu ada. Tapi tak dinafikan ada yang memang betul-betul nak Islam. Cuma nak beritahu berita manusia ni perasaan dia seperti itu. Jadi bila mana kita definisikan Islam, Islam tu sendiri dah satu aspek yang tinggi. Satu aspek yang tinggi. Kita serah diri bulat-bulat dan kita nak konsisten. Serah diri tu mudah. Tapi bila mana lama datang ujian, sejauh mana konsisten kita tu ke atas ujian tu. Okay. Sebab tu kalau tengok dalam buku kita ni, dia sebut kepada kita. Okay, kita beri laluan azan dulu. Kita sambung sikit lagi. Dalam buku kita muka surat yang ke-44 tu, dia definisikan Islam. Saya tak nak kita terikat sangat dengan definisi Islam tu. Cuma saya nak kita semua ada dalam ni faham apa yang dimaksudkan dengan Islam. Islam tu simple. Kalau kita sebut, kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, maksudnya menyerah diri. Cuma dalam definisi yang lebih terperinci, menyerah diri dan tunduk di atas segala suruhan dan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sebutkan, dan kemudian kita konsisten istiqamah di atas benda tu. Itu maksud Islam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam rukun Islam yang 5 tu, rukun Islam yang bermula dengan syahadah, sembahyang, lepas pada tu puasa, zakat dan haji. Yang pertama, syahadah itu ialah rukun yang bersifat ucapan lisan. Ucapan lisan. Sebab apa lisan? Lisan itu melazimkan apa yang ada dalam hati, dan daripada lisan itulah kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang kita buat. Kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ucapan syahadah.
ataupun kalimah tayyibah. Okay. Lepas pada sebut tu, kita akan dituntut pula perbuatan-perbuatannya. Kita dituntut solatnya, dituntut zakatnya, dituntut puasanya, dituntut hajinya. Dan haji tu bagi yang mampu. Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis yang terkenal, bunyal islamu ala khamsin. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, tanda seseorang tu muslim, dia mesti diikat dengan perbuatan. Satu je yang lisan, 4 lagi tu semua perbuatan. Satu je syahadah tu saja lisan. Salat perbuatan, puasa pun perbuatan, zakat pun perbuatan, dan juga haji pun perbuatan. Maknanya nak tunjuk pada kita bahawasanya tanda seseorang tu dia muslim ialah pada perbuatannya lebih besar berbanding percakapannya. Sebab kita akan lihat banyak orang dia bercakap, dia menunjukkan keislaman pada susunan kata-katanya, tapi sejauh manakah Islamnya dia pada perbuatannya. Kadang-kadang kita tengok seseorang tu dia bercakap sangat idealistik, kemahlah kita dengar dia bercakap, okay. Tapi sejauh mana pada amalan-amalan itu. Sebab memang satu orang tu kita akan kata dia macam tu pada perbuatan, kebiasaan, tabiat dia, bukan pada apa yang dia cakap. Apa yang dia cakap kita tak boleh pegang sebagai indikator nak kata dia tu muslim. Tak boleh nak pegang ni. Sebab tu rukun Islam tu sendiri kita akan tengok. Rukun Islam tu sendiri 4 yang berbentuk perbuatan, 1 saja yang berbentuk lisan. Maknanya nak tunjuk pada kita ikatan di antara apa yang ada dalam hati, apa yang dilafazkan, dan apa yang dibuat. Dan sebenarnya yang paling besar yang menunjukkan apa yang kita ada dalam hati kita ialah perbuatan. Maknanya nak tunjuk pada kita di manakah indikator sebenar Islamnya seseorang tu pada perbuatannya. Okey, apa dalil kita kata orang tu Islam? Dalil orang tu Islam, kita nampak dia mari solat. Time Ramadan dia puasa. Itu yang mudah lah, yang paling mudah. Zakat ni payah sikit nak cek. Haji pun payah juga nak cek. Cuma nak sebutnya kita nampak bulan Ramadan dia puasa, time waktu salat dia salat. Itu indikator nak sebut pada kita keterikatan yang paling besar, hubungan dalaman dan luaran ni ialah hati dan perbuatan. Sebab lidah itu kadang-kadang dia membicarakan apa yang berlawanan dengan apa yang dalam hati. Sebab tu bila mana Nabi hijrah ke Madinah, Nabi fokus ancaman tentang golongan munafik. Munafik ni hipokrit, orang yang bercakap tapi apa yang ada di dalam tak sama macam apa yang dia bercakap. Quran sebut qulu amanna. Bila mana dia bertemu dengan sama-sama muslim, dia akan sebut amanna, kami beriman. Tapi bila mana dia balik khalau ila syayatinihim, bila mana dia balik kepada syaitan-syaitan mereka, Quran sebut mereka mengkafirkan, mereka meremehkan golongan beriman yang diorang bertemu tu. Jadi nak sebut pada kita kesempurnaan Islam itu ialah sempurnanya perbuatannya. Sempurnanya perbuatan. Okay. Cuma dia ada satu lagi bab yang kita tak sempat nak bahas, kita bahas bulan depan insya-Allah. Okay. Iaitu iman. Iman ni saya nak sebut sikit aja. Definisi iman dalam muka surat 45 tu kita akan tengok, iman tu maksud dia membenarkan dalam hati, tasdiqu fil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu 3 komponen iman. Dia benarkan dalam hati, dia sebut di lidah dia, dan dia buat. Itu makna iman. Makna Islam serah diri, patuh, konsisten. Itu makna Islam. Jadi malam ni kita nak tahu beza definisi iman dan Islam. Islam ialah serah diri, dia lebih kepada benda dalam. Serah diri, konsisten. Konsisten pun benda dalam. Cuma bolehlah tengok daripada amalan seseorang tu. Kemudian iman ada dalam, lepas tu lafazkan di lidah, kemudian beramal. 3 benda tu, 3 perkara tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita Islam dan iman dia sentiasa duduk dekat. Dia sentiasa duduk dekat. Cuma kita akan bahaslah pada perbahasan akan datang tentang bagaimana hubung kait iman dan Islam. Cuma nak sebut pada kita bukti keislaman seorang tu pada perbuatan. Balik pada cerita yang kita sebut awal-awal tadi, Amru bin Uqaish yang masuk Islam. Sebab apa Nabi kata dia ahli syurga? Bukan sebab Nabi iktiraf, dia sebut amantu billah tu.
Ingat lagi, para jemaah ingat lagi cerita kita di awal-awal tadi, Amr bin Uqash yang tengok kabilah dia join perang Uhud, dia pun join perang Uhud. Nabi kata dia tu ahli syurga sebab apa? Sebab dia uqatilu ma'akum. Itu yang Nabi nak tengok. Dia join perang dan dia tunjukkan dia betul-betul beriman. Dia bukan sebut, dia sampai cedera parah. Nabi sebut dialah orang yang ahli syurga, yang tak pernah salat walau satu salat pun, tapi dia buat satu benda besar, iaitu dia hijrah, dia jihad. Jadi itu benda kita nak sebut sini, bahawasanya bukti keislaman dan keimanan ialah pada amalan. Dan amalan itulah indikator penunjuk kepada apa yang ada dalam hatinya. Tapi ada juga keadaan-keadaan amalan okey tapi dalam hati tak apa okey. Ada juga, cuba kita akan bahasakan akan datang. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah perbahasan akan datang kita akan perincikan sikit lagi berkaitan dengan iman. Kita akan sebut yang iman sajalah untuk akan datang, sebab iman tu panjang, banyak perbahasan dia banyak subtopik dia. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.